Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Siti Mahfuzah binti Muhammad Ali di bawah penilaian Dr. Azrina Abdullah ingin membentangkan kertas kerja kajian saya yang bertajuk Kawalan Sosial Ibu Bapa Terhadap Anak-anak dalam Penglibatan Pornografi. Saya akan memulakan pembentangan saya dengan mengemukakan beberapa statistik-statistik yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berkenaan untuk menjelaskan situasi penglibatan pornografi di Malaysia. Yang pertama adalah statistik yang dikeluarkan oleh sebuah laman sesawang pornografi yang sangat terkenal, iaitu Pornhub, di mana kita dapat lihat Pornhub pada tahun 2020 telah mengeluarkan sebuah statistik yang menunjukkan bahawa berlakunya peningkatan aliran trafik daripada 6.5% kepada 11.5% pada 17 Mac 2020. Pornhub sekali lagi mengeluarkan statistik yang mengejutkan di mana negara Malaysia menduduki tempat keempat selepas Ireland dengan peningkatan carian sebanyak 84%. Dan ini menunjukkan Malaysia sebagai negara pertama di Asia yang menduduki carta 5 tertinggi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC menunjukkan data iaitu daripada tahun 2018 hingga 2019, MCMC telah pun berjaya menyekat 2,921 laman sesawang yang mengandungi unsur pornografi. Seterusnya adalah statistik yang dikeluarkan oleh sebuah NGO di Malaysia iaitu Malaysian Against Pornography MAP, di mana data menunjukkan pada tahun 2018 anggaran seramai 80% kanak-kanak di Malaysia yang berumur 10 hingga 17 tahun telah pun menonton pornografi secara sengaja. Permasalahan yang saya dapat lihat adalah ibu bapa tidak mengawal anak-anak mereka khususnya dalam penglibatan pornografi kerana pornografi adalah dianggap tabu dalam kalangan masyarakat. Permasalahan yang timbul telah menimbulkan persoalan kepada pengkaji iaitu saya sendiri. Yang pertama, sejauh manakah tahap pengetahuan ibu bapa terhadap anak-anak mereka khususnya dalam penglibatan pornografi? Dan yang kedua, adakah ibu bapa mengawal? Dan jika mereka mengawal, apakah bentuk kawalan sosial yang mereka gunakan untuk mengawal anak-anak daripada tingkah laku delinquents iaitu penglibatan pornografi? Maka objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan ibu bapa terhadap penglibatan pornografi dalam kalangan anak-anak mereka, dan objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti bentuk-bentuk kawalan sosial tidak formal yang digunakan untuk mengawal anak-anak mereka daripada terlibat dalam pornografi. Metodologi kajian, sampel adalah terdiri daripada golongan ibu bapa yang mempunyai anak bersekolah menengah iaitu daripada umur 13 hingga 17 tahun yang menetap di Kampung Pendama Kelang Selangor. Kota kampung terdapat 300 hingga 400 individu yang berstatus ibu dan bapa, dan dalam anggaran 200 pasangan ibu dan bapa yang tinggal di Kampung Pendama Kelang Selangor. Sampel kajian tidak berunsurkan kebarangkalian dan kajian ini sesuai menggunakan metodologi purposive sampling ataupun persampelan bertujuan. Maka dengan itu, pengkaji telah menggunakan 120 orang responden sebagai sampel kajian. Kajian yang dijalankan adalah berbentuk kuantitatif dengan menggunakan kaedah mengedarkan borang soal selidik secara Google Form dan juga secara berdepanan kepada 120 orang responden. Soalan yang dikemukakan adalah berbentuk tertutup dan terdapat 3 bahagian dalam setiap soal selidik iaitu bahagian A merujuk kepada demografi, bahagian B merujuk kepada objektif pertama iaitu untuk menguji tahap pengetahuan ibu bapa terhadap penglibatan pornografi anak-anak mereka, dan yang ketiga bahagian C merujuk kepada objektif yang ketiga. Untuk pengetahuan semua, pilot test juga dilakukan kepada 30 orang responden yang berada di kampung sebelah iaitu Kampung Idaman, Kelang Selangor. Untuk menganalisis data, soal selidik yang telah diedarkan akan dianalisis menggunakan satu aplikasi iaitu SPSS ataupun Statistical Package for Social Science. Dianalisis menggunakan analisis deskriptif di mana pengkaji akan melakukan compute mean dan compute nilai untuk mendapatkan percentage dan data. Hasil kutipan data menunjukkan bahawa majoriti responden adalah berjantina perempuan iaitu sebanyak 66.7% dan majoritinya adalah berumur 36 hingga 40 tahun dengan peratusan tertinggi 48.3%. Yang ketiga, status perkahwinan majoritinya adalah berkahwin dengan peratusan sebanyak 75%. Sedangkan responden adalah bekerja sendiri dengan peratusan tertinggi sebanyak 44.17%. Majoriti responden berada pada tahap pendidikan yang rendah iaitu PMR ataupun SRP dengan peratusan tertinggi sebanyak 44.17%. Seterusnya adalah dapatan 2 yang merujuk kepada objektif pertama iaitu tahap pengetahuan ibu bapa terhadap penglibatan anak-anak mereka dalam pornografi. Daripada data yang diperolehi daripada aspek umum, kita dapat lihat ibu bapa semestinya mengetahui penglibatan anak-anak mereka daripada aspek umum lah, di mana kita dapat melihat majoritinya memilih
Sangat setuju dengan peratusan tertinggi sebanyak 66.7%. Aspek punca penglibatan, ibu bapa dilihat sangat mengetahui bahawa media sosial dan rakan sebaya adalah punca penglibatan anak-anak mereka dalam pornografi. Dapat dilihat daripada kutipan data di mana ibu bapa sangat bersetuju dengan kedua-dua pernyataan, di mana peratusan sebanyak 54.17% adalah sangat setuju bagi punca media sosial dan peratusan sebanyak 51.67% untuk punca rakan sebaya. Perkara ini berbeza daripada aspek pengetahuan ibu bapa terhadap masa menonton pornografi. Dilihat ibu bapa kurang mengetahui tentang aspek ini dengan peratusan tidak bersetuju sebanyak 48%. Juga ibu bapa dilihat kurang tahu mengenai aspek kekerapan anak-anak menonton pornografi dengan peratusan tidak setuju sebanyak 40%. Dapatan ketiga merujuk kepada objektif kedua iaitu untuk mengenal pasti bentuk-bentuk kawalan sosial tidak formal yang digunakan oleh ibu bapa dalam mengawal tingkah laku anak-anak mereka iaitu dalam menonton pornografi. Baik, yang pertama kita dapat lihat adalah soalan yang menunjukkan kepada bentuk kawalan sosial pertama iaitu bentuk kawalan sosial tidak formal positif iaitu ganjaran. Daripada hasil kajian menunjukkan bahawa ibu bapa dilihat tidak begitu menggunakan kawalan sosial secara positif ini iaitu tidak bersetuju untuk memberikan ganjaran ataupun membelanja makan. Jika kita lihat pernyataan yang pertama, ibu bapa dilihat majoritinya tidak bersetuju dengan peratusan sebanyak 25.8% untuk memberikan ganjaran kepada anak mereka. Bagi pernyataan kedua, kita juga dapat lihat bahawa ibu bapa majoritinya memilih tidak bersetuju dengan peratusan tertinggi sebanyak 33.3%. Dua pernyataan seterusnya merujuk kepada bentuk kawalan sosial negatif iaitu hukuman. Pada data yang diperolehi, kita dapat melihat bahawa ibu bapa dilihat menggunakan jenis kawalan sosial ini di mana hasil data menunjukkan sebanyak 26.6% ibu bapa yang bersetuju untuk memberikan hukuman dengan memukul anak-anak mereka. Dataan kedua, kita dapat lihat bahawa ibu bapa sebenarnya bersetuju untuk memberikan hukuman dengan mengambil semula peranti elektronik sebagai satu hukuman yang akan mengajarkan anak-anak mereka dan menjauhi daripada penglibatan pornografi. Iaitu kita dapat lihat sebanyak 35% daripada ibu bapa memilih setuju. Dua pernyataan seterusnya merujuk kepada jenis kawalan sosial yang ketiga iaitu bentuk kawalan sosial tidak formal secara tidak langsung iaitu pujukan. Dilihat sangat menggunakan jenis kawalan sosial yang ketiga ini di mana jika kita lihat bagi pernyataan yang pertama, ibu bapa menggunakan kaedah melarang kepada anak-anak mereka. Ibu bapa sangat setuju bagi pernyataan melarang anak-anak mereka daripada terlibat daripada pornografi iaitu dengan peratusan tertinggi sebanyak 50%. Bagi pendekatan memujuk, ibu bapa juga memilih sangat setuju dengan peratusan sebanyak 46.7%. Dua pernyataan seterusnya merujuk kepada jenis kawalan sosial yang terakhir iaitu kawalan sosial langsung mentakrif semula norma. Bapa juga dilihat menggunakan jenis kawalan sosial yang keempat ini. Bagi pernyataan pertama iaitu menggalakkan anak-anak menonton rancangan ilmiah, kita dapat lihat bahawa majoriti ibu bapa memilih setuju dengan peratusan yang tertinggi sebanyak 33.3%. Manakala bagi pernyataan yang kedua iaitu untuk menghantar anak ke kem motivasi, ibu bapa dilihat memilih sangat setuju dengan peratusan yang tertinggi sebanyak 80%. Ini menunjukkan ibu bapa majoritinya menggunakan kaedah yang keempat ini sebagai salah satu bentuk kawalan kepada anak-anak mereka supaya tidak terus terlibat dalam pornografi. Secara sosiologinya, ibu bapa merupakan ejen sosialisasi yang utama kepada anak-anak yang berperanan untuk menjalankan sosialisasi iaitu dengan mengajarkan tentang nilai dan norma yang selaras dengan masyarakat. Menjalankan sosialisasi yang baik, ibu bapa perlulah mempunyai pengetahuan yang cukup. Tanpa pengetahuan, ibu bapa tidak boleh melakukan kawalan sosial kepada anak-anak mereka sekiranya anak-anak melakukan tingkah laku delinkuens ataupun jenayah. Maka kajian ini telah memfokuskan untuk mengetahui tentang tahap pengetahuan ibu bapa terhadap penglibatan anak-anak dalam pornografi dan juga bentuk kawalan sosial yang digunakan oleh ibu bapa untuk mengawal anak-anak mereka daripada terlibat dalam pornografi. Kawalan sosial yang digunakan adalah berdasarkan oleh seorang tokoh sosiologi iaitu Crosby 1975 iaitu menurutnya terdapat 4 jenis kawalan sosial tidak formal yang boleh digunakan oleh ibu bapa untuk mengawal anak-anak dalam mengatasi tingkah laku delinkuens seperti menonton pornografi. Yang pertama adalah kawalan sosial informal bentuk positif iaitu dengan memberikan ganjaran sosial. Yang kedua adalah kawalan sosial informal bentuk negatif iaitu dengan memberikan hukuman. Yang ketiga adalah kawalan sosial informal tidak langsung iaitu menerusi pujukan dan kawalan sosial yang terakhir iaitu kawalan sosial informal
bentuk langsung iaitu mentakrif semula norma. Kesimpulannya dapat kita lihat bahawa sebenarnya tahap pengetahuan ibu bapa terhadap pornografi tidaklah berada pada tahap yang rendah. Tetapi secara umumnya mereka mengetahui tentang apa itu pornografi iaitu dari aspek umum, dari aspek punca penglibatan dan juga impak positif serta negatif. Namun kajian ini mendapati bahawa tahap pengetahuan ibu bapa secara spesifik terhadap penglibatan anak-anak dalam pornografi seperti aspek masa, kekerapan dan platform mereka mengakses pornografi adalah pada tahap yang rendah. Daripada kajian ini juga, kita dapat melihat bahawa ibu bapa sebenarnya menggunakan keempat-empat jenis kawalan sosial tidak formal seperti yang dikategorisasikan oleh Crosby 1975. Namun, di antara keempat-empat jenis kawalan sosial tidak formal, hanya terdapat satu jenis bentuk kawalan yang jarang digunakan oleh ibu bapa iaitu ganjaran sosial. Terdapat beberapa cadangan yang boleh saya kemukakan daripada pembentangan kertas kerja kajian ini. Yang pertama adalah di mana pihak kerajaan seharusnya memperbanyakkan lagi kempen-kempen keibubapaan kepada ibu bapa di luar sana supaya ibu bapa mendapat beberapa gambaran awal tentang tingkah laku yang boleh dilakukan oleh remaja, terutamanya tingkah laku delinquents. Yang kedua adalah saya berharap dengan adanya kajian-kajian akan datang yang menyentuh dan menganalisis tentang tahap pendidikan ibu bapa dan juga jenis kawalan sosial yang digunakan. Ini boleh membantu pihak-pihak berautoriti untuk mendeskripsikan sejauh manakah tahap pendidikan ibu bapa dan tahap pengetahuan ibu bapa itu sendiri dapat mempengaruhi jenis kawalan yang digunakan. Sekian itu sahaja pembentangan daripada saya, Siti Mahfuzah binti Muhammad Ali. Terima kasih.